Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bertemu malam ini insyaAllah. Tuan-tuan yang dah masuk, minta komen suara saya. Adakah kedengaran jelas? Kita akan sambung pengajian kitab Penawar Bagi Hati sebentar saja lagi insyaAllah. Macam mana suara? Komen suara macam mana? Kemudian ambil link masuk dalam grup masing-masing. Abdul Hakim masuk dalam grup Mujaddidi Mubtadi tadi, dan tag nama kawan-kawan kita. Share video ini supaya lebih ramai orang dapat join kita mengaji bab hati. Semoga Allah Ta'ala tazkiyahkan hati-hati kita semua insyaAllah. Dan malam ini kita akan masih di dalam perbahasan tentang bab menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Malam ini kita telah masuk pada muka surat 33. Kitab Jawi muka surat 33, baris kelima daripada bawah. Muka surat 33 baris kelima daripada bawah. Adapun memuji, masuk memuji berlebih-lebihan. Jadi kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Muka surat 33 baris kelima daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Berkata penyusun kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, semoga Allah Ta'ala bagi manfaat kepada kita dengan perantaraan ilmu-ilmu beliau. Amin thumma amin. Muka surat 33 baris kelima daripada bawah, berkata musannif, adapun memuji, maka ada padanya memuji itu 6 kebinasaan. 6 kebinasaan. Jadi sebelum ini kita masuk bab lidah, bab berlawak berseluruh. Ada dia punya tahap dan batasan dia. Malam ini kita masuk bab memuji. Satu orang memuji saudara Islam yang lain. Sejauh manakah dibenarkan perbuatan memuji tersebut? Maka berkata musannif kitab, adapun memuji, maka ada padanya memuji tadi 6 kebinasaan. Ada 6 kerosakan bila mana kita memuji seseorang. Daripada 6 tadi, 4 kebinasaan atas yang memuji. Iaitu 4 kebinasaan, 4 kefasadan, kerosakan jatuh atas tukang puji. Tukang yang memberi puji itu akan datang kerosakan pada diri dia. Dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. 2 kerosakan daripada perbuatan memuji itu jatuh kepada orang yang dipuji tersebut.
Maka kebinasaan yang pertama, daripada 6 kebinasaan itu, yang pertamanya bahawasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia yang tukang puji tadi pada memuji itu, maka jatuh ia tukang puji ke dalam dusta. Bila satu orang itu dia memuji saudara Islam yang lain, kadang-kadang dia berlebihan dalam memuji. Bila berlebihan dalam memuji, maka kadang-kadang jatuh kepada dusta pula. Jatuh kepada dusta pula. Dia nak puji kawan tu cantik. Cantik, putih melepak. Fulan bak tu kan. Hakikatnya tidaklah cantik sedemikian rupa, tapi disebabkan niat nak memuji, kadang-kadang terjatuh di dalam pujian yang berlebihan dan terjatuh ke dalam dusta pula. Itu pertama. Jadi jatuh kepada tukang puji lah. Bila memuji berlebihan, dia jatuh kepada dusta. Yang kedua, bahawasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya. Pada ketika tiada kasih ia akan dia pada batin, maka jatuh ia ke dalam riak pula. Yang kedua ni, tukang puji, bila mana dia memuji seseorang yang lain, kadang-kadang dia memuji pada zahirnya saja. Dia menzahirkan seolah-olah dia mengasihi orang yang dia puji tadi. Hal keadaan pada batinnya tidak sedemikian. Dia puji, menzahirkan kasih sayang kepada orang yang dia puji tadi. Tampak pada zahirnya saja. Sedangkan dalam batin, dalam hatinya, dia tidak pun mengasihi sedemikian rupa orang yang dipuji tadi. Maka takut jatuh pada riak pula. Itu kebinasaan yang kedua. Sebab itulah dia kata yang kedua, bahawasanya terkadang menzahirkan ia siapa? Tukang puji tadi akan kasih akan yang dipujinya, pada ketika tiada kasih ia akan dia pada batin. Nampak dia puji itu, secara zahirnya nampak dia kasih kepada orang yang nak dipuji tadi. Sedangkan pada batinnya tiada kasih ia akan dia pada batin. Pada hatinya tidak ada pun sekelumit kasih pada orang yang dipuji tadi, maka jatuh ia ke dalam riak. Yakni jatuh tukang puji tadi takut jatuh dalam riak. Itu kebinasaan yang kedua. Dia pergi kepada siapa? Tukang puji. Yang ketiga, terkadang berkata ia siapa? Tukang puji tadi, akan barang yang tiada diyakinkannya. Dia duk puji, ungkapkan perkataan pujian tadi. Kadang-kadang pujian dia tadi tak pun diri sendiri pun dia tak yakin pun akan pujian tersebut. Seperti berkata ia tukang puji, bahawasanya si anu adil atau warak. Dia duk puji pada seseorang, dia duk kata fulan tadi, anu tu seorang yang warak, anu itu seorang yang adil. Dan yang seumpama daripada yang tiada diyakinkannya, ataupun perkataan-perkataan lain. Anu itu adil, anu itu warak, anu itu tuk lebay, anu itu baik dan sebagainya. Perkataan yang lain daripada itu yang tiada diyakinkannya, yang mana dia sendiri pun tak yakin. Tapi disebabkan oleh kerana dia nak puji tadi, keluar perkataan-perkataan yang seumpama itu, yang mana dia sendiri pun tak yakin. Maka adalah ia, tukang puji tadi, berkata-kata dengan ketiadaan aturan dan memuji seseorang laki-laki di hadapan. Maknanya bila dia mengungkap perkataan pujian tadi yang mana dia sendiri tak yakin, maka ia berkata dengan ketiadaan aturan. Dia berkata dengan tiadaan tertib yang betul. Dan satu kali kisah dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan orang yang lain. Maknanya satu kali ada satu orang sahabat, dia puji sahabat yang lain di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak qata'ta 'unaqa sahibak." Artinya, waihaka, kasihan akan dikau, telah engkau potong leher kawan engkau. Bila dia puji saudaranya yang lain, Nabi kata waihak, kasihan akan dikau, kamu seolah-olah memotong leher saudara kamu sendiri. Sebab apa? Yalah, macam tadilah, sebab dia puji bukan berdasarkan di atas hakikat yang sebenar. Dia memuji berlebih-lebihan, lebih daripada hakikat yang sebenar, jatuh di dalam dusta. Yang kedua, jatuh dalam riak. Yang ketiga, dia sendiri memuji tapi dia tidak yakin akan ungkapan pujian dia. Kebinasaan yang keempat, bahawasanya yang memuji itu menjadikan ia siapa? Tukang puji
akan yang dipujinya itu sukacita. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Maka berdosa ia tukang puji dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Yang keempat ni kebinasaan macam mana? Bila dia puji seseorang tadi, maka seolah-olah dia menaburkan sukacita dalam hati orang yang dia puji tadi. Takut-takut kadang-kadang terjadi orang yang dia puji tadi orang yang zalim, maka seolah-olah dia memuji perbuatan zalim orang yang melakukan zalim tadi. Itu takutnya. Maka berdosalah ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Berdosalah dia duk macam duk pam lah, macam duk pam lagi, duk jet lagi. Kawan tu buat zalim, kawan tu buat dosa, dia duk jet lagi, duk pam lagi. Duk puji lagi perbuatan kamu, perbuatan yang baik. Memang kena pada hakikat, memang kena pada realiti, duk puji dia. Menyebabkan kawan itu makin bertambahlah kezaliman dia, maka tidak ada masalah untuk dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang keempat, bahawasanya yang memuji itu menjadikan ia orang yang memuji tadi akan yang dipujinya itu sukacita, dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Maka berdosalah ia siapa tukang puji dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya orang yang zalim tadi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghtab iza mudihal fasiq. Artinya bahawasanya Allah Taala sungguhnya marah ia Allah Ta'ala apabila dipuji akan orang yang fasik. Allah Ta'ala marah bila kita puji orang yang fasik. Orang tu duk buat dosa, orang tu terlibat dalam maksiat, kita duk puji dia, kita duk pam dia, kita duk jack dia. Tak boleh. Allah Ta'ala marah. Dan berkata Al-Hasan rahimahullah Ta'ala, Al-Hasan Basri maksud di sini. Apa kata Al-Hasan? Barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya telah kasih ia orang yang berdoa tadi bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Al-Hasan Basri kata, bila mana seseorang itu angkat tangan menadah berdoa kepada orang yang fasik. Orang yang fasik ni orang yang berbuat dosa, berkekalan di atas dosa-dosa besar, dan terusan membuat dosa. Tiba-tiba kita angkat tangan doa kebaikan, doa kepada dia, doa kepada orang yang fasik tadi. Maka barang siapa berdoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup. Kita doa apa? Doa panjanglah umur, mudah-mudahan panjanglah umur fulan tadi yang fasik tadi, mudah-mudahan hidup lama dia. Maka sesungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Maka seolah-olah kita mendoakan dia supaya orang tadi berterusan buat dosa, berterusan buat satu perkara yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Bila kita doa panjang hidup dia, maka panjanglah maksiat yang dia lakukan. Sepatutnya kita kena doa hidayah kepada dia. Ya Allah, kurniakanlah hidayah pada fulan, supaya hidup dia diteruskan dengan petunjuk-Mu ya Allah. Dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Maka orang yang zalim yang fasik, sayugianya bahawa dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik itu. Jadi orang yang zalim, orang yang fasik, sepatutnya kita kena mengeluarkan pendapat, mencela mereka, memarah mereka, kerana mereka melakukan kefasikan dan kezaliman. Dicela akan dia supaya apa? Bukannya didoakan supaya panjang hidup, supaya panjang umurnya, malah dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim. Dia ada sesetengah perkara perlu kita tegur dengan keras. Ada setengah perkara ditegur dengan hikmah. Adapun orang yang melakukan zalim ini perlu kadang-kala dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim, supaya dia tidak akan melakukan perbuatan zalim lagi. Kalau duk jack, kalau duk gosok belakang dia, doakan dia umur panjang, maka dia tidak akan berhenti daripada melakukan perkara yang zalim. Gemarnya pada zalim dan fasik itu. Dan adapun yang dipuji, habis empat kebinasaan balik kepada orang tukang puji, 2 kebinasaan balik kepada orang yang dipuji. Maka di sini masuk pula kebinasaan yang kena pada orang yang dipuji tadi bila kita memuji dia. Dan adapun yang dipuji, maka salah satu daripada 2 kebinasaan orang yang dipuji, bahawa terjadi padanya takabur dan ujub. Kita duk puji berlebih-lebihan, mana-mana fulan si anu tadi, takut timbul takabur dan ujub pada diri dia.
Hari-hari duk jack, hari-hari duk pom dia, hari-hari duk gosok belakang dia, puji dia, takut timbul takabur, membesar diri dan ujub dalam hatinya. Yang bermula keduanya sebab bagi binasa. Maka takabur dan ujub itulah titik mula menjadi kebinasaan, berjangkit kepada kebinasaan yang lain. Kerana inilah bersabda Nabi SAW, qata'ta unuka sahibaka. Maka dengan sebab inilah Nabi, hadis tadi kan kita baca tadi, Nabi kata bila kamu memuji saudara kamu yang lain, seolah-olah kamu memotong lehernya. Disebabkan kebinasaan inilah. Kebinasaan apa? Timbul takabur dan ujub kepada dalam hati orang yang kita puji tadi. Qata'ta unuka sahibaka, artinya telah memotong engkau akan leher kawan engkau. Dan yang kedua, kebinasaan yang kedua akan berbalik kepada orang yang kita puji tadi, bahawa sukacita ia dengan dia. Orang yang dipuji tadi dia akan suka, dia akan gembira bila mana diri dia dipuji. Maka lemahlah ia daripada mengerjakan ibadat. Bila kita duk puji, duk pam, duk jack, lama-lama dia makin lemah untuk melakukan ibadat. Dan redha ia daripada dirinya, maka dia redha, suka, rela kepada dirinya yang berlaku zalim tadi, yang berlaku maksiat dan sebagainya tadi. Adapun jika sejahtera yang memuji yang dipuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Kalaulah yang tukang puji dan yang kena puji tadi sejahtera, bersih, suci, murni daripada segala kebinasaan yang kita sebut tadi, maka diharuskan untuk kita memuji. Adapun jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan yang kita sebutkan tadi, maka tiada dilarang memuji itu. Bahkan terkadang adalah ia sunnah. Sabda Nabi SAW, kadang-kadang dia jadi sunnah pula. Sunnah pula memuji orang lain. Kenapa Nabi SAW bersabda, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajaha." Artinya jika ditimbang iman Abi Bakar radhiyallahu taala anhu dengan iman sekalian alam, mana iman banyak mana orang yang duduk atas alam dunia ini, nescaya lebih berat iman Abu Bakar. Nabi puji Abu Bakar di sini. Dan sabda Nabi SAW lagi, awalam yub'atsu la bu'ista ya Umar. Artinya jika tiada dibangkitkan akan daku, jadi aku jadi pesuruh, nescaya dibangkitkan engkau akan dikau wahai Umar. Nabi SAW memuji Umar, kalaulah aku ni tak diutus sebagai rasul, sebagai nabi, nescaya diutuskan engkau wahai Umar sebagai rasul. Di sini Nabi SAW memuji siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, law kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Law kana ba'di nabiyyun, kalaulah ada sekiranya selepas aku ni nabi lain, lakana Umar, maka Umar lah yang paling layak. Kalau ada selepas aku nabi yang akan diutuskan, kalau ada, memang tak ada lah, tapi kalau ada, nescaya Umar yang layak. Jadi dari hadis ini kita faham bahawa Nabi SAW di sini memuji Umar bin Khattab, Umar Al-Faruq. Dan sesungguhnya telah memuji oleh Rasulullah SAW akan banyak daripada sahabat, dan banyak lagi lah Rasulullah duk puji para sahabat beliau, baginda, kerana mengetahui ia baginda akan bahawasanya demikian itu menambah ia pada rajinnya mereka itu. Kerana Nabi tahu para sahabat ni makin dipuji makin bertambah rajin. Dan tiada menjadikan mereka itu membesarkan diri dan ujub. Nabi tahu para sahabat baginda ni kalau dipuji tidak timbul ujub, tidak timbul takabur dalam hati mereka. Dan sayogia bagi mereka itu yang dipuji, bahawa mengamati ia pada kesudahan yang ditakuti, kerana terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Jadi kalau kita nak puji orang ni, jangan terlampau over puji, jangan terlampau ekstrim memuji seorang itu. Kenapa? Berlaku kadang-kadang orang itu awal-awal dia baik, bagus, cantik, akhlak, cerdik, pandai sebagainya, tapi yang ditakutinya adalah pada ending, pada khatimah. Itu yang ditakut. Kadang-kadang kenapa ada orang itu pada awalnya bagus, awalnya baik, tapi ending dia tak cantik. Jadi kita kena amati pada penghujungnya itu. Sebab itulah dia kata, dan sayugia bagi mereka itu yang dipuji, bahawa mengamati. Jadi tukang puji itu dia kena perhati betul-betul
pada kesudahan yang ditakuti, kerana terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat, dan pada kebinasaan segala amal kebajikan, dan bahawa ingat ia akan kejahatan dirinya, dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu, serta benci ia akan dia dalam hatinya. Dia kena bahawa dia kena menzahirkan akan benci bagi pujian itu, serta benci ia akan dalam hatinya. Dan kepada ini menunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhsut turaba fi wujuhil maddahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya genggamkanlah oleh kamu akan tanah, dan lemparkanlah oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Jadi orang yang kena puji tu, dia kena tanamkan rasa benci daripada perkataan orang muji dia tu. Jangan dia telan bulat-bulat. Maknanya dengan kata lain, jangan kita makan pujian. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhtut turaba fi wujuhil maddahin. Artinya genggamkan oleh kamu akan tanah, dan lemparlah oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Dan berkata sabda Nabi dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah tatkala dipuji akan dia, Sayyidina Ali kata apa bila mana dia dipuji? Sayyidina Ali kata, Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Sebab itulah dalam hati kita kena jaga. Bila mana kita dipuji oleh seseorang, orang memuji kita, kita kena jatuhkan diri kita. Jatuh macam mana? Jangan kita termakan pujian tadi. Kalau orang kata kamu ni seorang yang hebat, kamu ni seorang yang berilmu, dalam hati kita tak ada apa pun aku, kan? Kamu tak nampak hakikat sebenar diri aku. Kalau kamu kenal siapa aku, nescaya kamu akan lari daripada aku. Macam tu. Bukannya semakin dipuji semakin kata memanglah kamu tu sedikit saja kamu tahu. Kalau kamu tahu banyak, makin banyak kamu puji aku. Bukan macam tu. Malah Nabi SAW ajar lemparkan. Jangan nak puji banyak-banyak. Ini akan merosakkan seorang. Nabi kata lemparkan debu tanah ke muka orang yang memuji. Supaya apa? Takut kita tadi termakan pujian, menyebabkan kita jatuh ke lembah kebinasaan. Jadi doa Sayyidina Ali ni artinya, hai Allah, ampunilah olehmu bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah dosa aku terhadap apa yang mereka puji aku tadi, mereka tak tahu apa hakikat diriku. Wala tu'akhizni bima yaqulun. Dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang berkata mereka itu. Jangan kau pegang tangkap aku ya Allah disebabkan perkataan mereka yang memuji aku tadi tu. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang disangka. Disebut Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, satu kali dia berdiri di satu perjalanan, dia berdiri di satu simpang. Kemudian di simpang sebelah sana ada orang yang bercakap-cakap tentang imam. Jadi orang yang bercakap tadi, dia kata, ini imam besar ni. Dia seorang hafiz Al-Quran. Sedangkan Imam Abu Hanifah waktu itu masih kecil, dia belum hafal Al-Quran. Jadi maka disebabkan orang puji dia tadi, dalam hati dia kata, ya Allah, dia ni puji aku bukan hafiz Al-Quran pun. Maka dia balik rumah, dia bersungguh-sungguh sepanjang bulan Ramadan dia menghafal Al-Quran, disebabkan pujian orang tadi. Jadi bila orang puji kita lebih daripada hakikat sebenar, kita kena usaha supaya apa yang dipuji tadi dizahirkan sebagai hakikat. Sebab itulah doa ni kata, waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa sangkaan mereka kepada aku. Habis bab tentang bab yang menyatakan pada berkata-kata, sangat loba atas berkata-kata. Kita masuk sedikit, 2 hari dah kita miss ni, kita masuk sikit bab yang ketiga pada menyatakan marah pula. Bab pada marah. Maka masuklah bab yang ketiga pada menyatakan marah. Ketahuilah olehmu siapa? Wahai talibul ilm, penuntut ilmu, bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Marah ini adalah satu sifat kecelaan yang sangat banyak kerosakan, kebinasaan. Kerana mensebabkan ia, daripada marah tadi, mensebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul dan memaki dan membunuh, dan dalam hati akan dendam. Daripada marah inilah timbul. Daripada anggota tidak akan zahirnya kita pukul. Daripada lidah kita akan memaki orang. Dan sampai pada tahap membunuh. Dan dalam hati pula akan timbul dendam.
kesumat dan dengki dan sukacita dengan kena bala mereka itu, mereka yang kita marah tadi. Bila kita marah, kita suka orang tadi kena bala, kena kebinasaan dan sebagainya. Kena bala mereka yang dimarahinya itu, dan duka cita. Jadi kita suka orang yang kita marah tadi dia kena musibah, kena bala. Kemudian duka cita mendapat ia orang yang kita marah tadi akan nikmat. Dan mencita-cita akan atas membuka rahsianya. Bila kita marah, kita suka nak buka rahsia orang yang kita marah tadi. Tiap-tiap satu daripada yang tersebut atas sebab bagi binasa. Jadi semua yang kita sebut tadi merupakan punca pemula bagi binasa. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu sesetengah daripada yang amat penting. Jadi kita kena pecah sifat marah ni, bersangatan marah, bukan marah. Kenapa? Selagi mana kita manusia, kita bukan keldai. Selagi mana kita manusia, ada sifat marah tu ada. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang dapat kontrol keadaan marah dia. Bila datang marah, dia dapat telan kemarahan. Kenapa? Keldai, kita bukan binatang, bukan haiwan. Haiwan itu mereka tidak ada marah, kan? Setengah mereka ada marah. Jadi dia kata, dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu. Yang penting bersangatan marah itu, bagaimana nak pecahkan dia? Setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Kenapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu allazi yamliku nafsah indal ghadab. Artinya tiada ada yang sangat kuat. Laisa syadid, bukanlah orang yang sangat kuat, bukanlah pahlawan, bukanlah ahli gusti dan sebagainya, itu yang tiada merebahkan dia oleh beberapa laki-laki. Bukan maksudnya pahlawan itu. Pahlawan itu bukan makna dia dapat jatuhkan orang lain, dia dapat rebahkan orang lain. Hanya saja yang sangat kuat itu. Tapi innamas syadid, orang yang sangat kuat itu adalah siapa? Yang memiliki ia akan dirinya pada ketika marah. Yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang dapat kontrol kemarahan dia ketika marah, itulah pahlawan yang sebenar. Itulah ahli gusti yang sebenar. Pada ketika marah, artinya kuasa ia menahan dirinya. Yakni dia berkuasa, mampu untuk kontrol menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul. Dia kontrol ketika marah, dia nak maki, dia nak memukul, dia dapat kontrol. Pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih dhaif daripadanya. Ketika dia nak marah, maka timbul perasaan nak pukul, nak maki dan sebagainya, dia dapat kontrol orang yang dia nak marah, yang mana lebih lemah daripada dia tadi. Itulah lelaki sebenar, itulah pahlawan yang sebenar. Dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali satu orang lelaki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata apa pada baginda? Suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Makna satu lelaki dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menasihati dia nasihat yang ringkas dan pendek tapi berguna. Itu maksud dia. Sedikitkan olehmu. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Dia minta nasihat yang pendek dan ringkas tapi berguna. Maka Nabi pun bagi nasihat ringkas saja. Apa nasihat Nabi? La taghdab, jangan kamu marah. Artinya jangan engkau marah. Maka mengulang-ulang laki-laki itu akan permintaannya. Dia tak puas hati lagi, dia ulang lagi request dia. Dia kata, ya Rasulullah, nasihatilah aku nasihat yang ringkas lagi berguna. Maka dia ulang lagi, laki-laki itu akan permintaannya. Maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdaannya. Nabi pun dia dah ulang request, Nabi pun duk jawab jawapan yang sama, la taghdab, jangan kamu marah. Jadi la taghdab. Allahu Akbar. Daripada sini para ulama sufiyin memberi dalil. Ini juga satu dalil tasawuf. Dalil ilmu tasawuf. Kenapa? Marah itu lahir daripada hati yang kesumat. Marah itu lahir daripada mazmumah, hati yang gelap gulita. Jadi marah ini perbuatan ikhtiari. Perbuatan iztirari, perbuatan ghair ikhtiari. Bila satu orang itu ada penyakit marah, dia mari sendiri dalam hati. Kita tak boleh kontrol. Ada perbuatan af'alul ibad ni, perbuatan kita ni kita dah bincang dulu dalam bab tauhid. Ada af'alul ikhtiyari, ada
af'alul idtirari, perbuatan ikhtiari, perbuatan yang boleh kita kontrol. Ada perbuatan yang tak boleh kita kontrol. Bersin tak boleh nak kontrol, mengantuk tak boleh nak kontrol. Apa itu kentut, setengahnya boleh kita kontrol, setengah tak boleh kontrol. Jadi satu orang yang ada sifat mazmumah, marah ni, bila dia mari, khususnya orang yang panah barang ni, bila mari panah barang dia tak boleh kontrol. Sedangkan Nabi SAW di sini bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Jadi perintah jangan kamu marah terhadap perkara yang kita tak boleh kontrol, itu apa maknanya? Maknanya marah ni tak boleh kita nak berhenti sekaligus, tapi dia ada secara tadrijannya, secara step by stepnya, satu proses islah yang berterusan yang perlu kita amalkan. Duduk di bawah satu pantauan satu orang mursyid, satu orang syekh, dia diberi zikir, azkar, diberi amalan, dia beri perlakuan untuk dia buat khidmat, basuh tandas dan sebagainya, menyebabkan lama kelamaan sifat marah dia akan semakin hari semakin kendor. Jadi Nabi SAW kata, la taghdab, jangan kamu marah. Sedangkan marah itu perbuatan idtirari, luar daripada keupayaan kita. Dia mari sekaligus tak khabar apa dah, tak ingat apa dah. Jadi jangan marah, itu nasihat Nabi SAW yang ringkas, lagi berguna. Tapi untuk mengelakkan marah secara akar umbi, secara keseluruhannya, itu luar daripada upaya kita. Dia perlu proses yang berterusan. Duduk jaga zikir, azkar dengan berterusan, duduk di bawah pantauan seorang mursyid. Lama kelamaan marah itu akan hilang. Marah kerana nafsu itu akan hilang. Adapun marah kerana agama akan terus berterusan. Seperti mana Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sebelum Islam, zaman jahiliah, dia seorang pahlawan, seorang hebat, marah orang. Tapi bila dia telah peluk Islam, sifat marah itu masih ada, tapi dia hemburkan kemarahan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengancam Islam. Jadi marah itu tak ada. Tinggal lagi kita tukar marah ini atas sebab nafsu ke atau atas sebab agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung lagi bab marah ni, kita masuk sedikit saja hari ni. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita sambung lagi bab marah ni. Panjang juga bab marah ni, 2 helai 3 helai juga. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik pada kita hari ni. Allah Taala memudahkan urusan kita, sama-sama kita memberi penawar bagi hati kita dengan perbanyakkan zikir azkar. Kerana zikrullah itu adalah alat untuk membersihkan hati kita, seperti mana sabun-sabun alat untuk membersihkan kain kita, autosol alat membersihkan besi. Jadi untuk membersihkan hati kita kena bersihkan dengan banyak zikrullah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita jaga zikir kita, muraqabah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cahayakan hati kita, kurniakan kepada kita qalbun salim, hati yang sejahtera, yang mana hati yang sejahtera ini adalah nak kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma tahhir qulubana an sayyi'atik, Allahumma tahhir qulubana an ma'siyatik, اللهم طهر قلوبنا عن مذمومة، اللهم نور قلوبنا بذكرك، اللهم نور قلوبنا بمحبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا، صلاتنا، تضرعنا، تخشعنا، إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pengajian akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.